Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi saya ucapkan kepada kamu semua. Semoga berada dalam keadaan sihat walafiat, patuh SOP, hindari COVID. Okey, hari ini kita akan belajar tentang karangan pendek. Okey, karangan pendek bagi PT3 ni akan ada dalam kertas 2. Kertas 2, soalan yang pertama itu bahagian A. Okey, karangan pendek ni tak susah pun, mudah ya. Kita perlu hanya tulis 50 hingga 80 patah perkataan je. Okey, karangan pendek seperti yang kamu dapat lihat di depan ni. Ni antara contoh soalan karangan pendek. Okey, dia ada banyak. Dia ada pertaminda, iThink. Dia ada dalam bentuk orang kata dia bagi isi-isi dash tu. Kemudian kamu gunakan semua isi yang dia bagi untuk buat satu karangan pendek. Mudah je. Okey, karangan pendek. Karangan pendek kamu tak perlu buat banyak perenggan. Cukup sekadar satu perenggan dan pemberengganan itu tak wajib. Okey? Dia pendahuluan cukup satu ayat, kesimpulan pun satu ayat. Yang pentingnya isi yang dia bagi. Okey. Isi kalau contoh yang saya bagi hari ini, okey. Kita nak cerita tentang kepentingan membantras rasuah. Dan isi yang dia bagi, kalau kamu dapat lihat di sini, ada empat isi. Yang pertama, imej negara terpelihara. Ini kepentingan rasuah. Okay? Kepentingan rasuah. Kepentingan membantras rasuah, bukan kepentingan rasuah. Rasuah tak penting, patut kita hindari. Okay. Yang pertama, imej negara akan terpelihara. Yang kedua, keamanan negara lebih terjamin. Okey. Kenapa dia kata lebih terjamin ni? Ya. Sebab rasuah kita boleh katakan dia sebagai satu bara, sebagai satu kanser yang mampu membunuh masyarakat dan mampu membunuh sebuah negara. Okey? Okey, yang ketiga, menghindari sikap mementingkan diri. Dan yang keempat, sistem pemerintahan negara menjadi lebih mantap. Okey. Seperti yang kamu lihat di sini, karangan pendek. Yang penting kamu baca soalan dulu. Okey? Berdasarkan maklumat yang diberikan, tulis sebuah karangan pendek. Dia dah nyatakan karangan pendek. Jadi, kamu jangan pula nak buat karangan yang panjang tu, karangan yang tidak kurang 180 patah perkataan tu. Dia nyatakan tentang karangan pendek. Okey, panjang juga antara 50 hingga 80 patah perkataan sahaja. Okey. Untuk membuat karangan pendek, okey, kamu tak perlu nak menyatakan penulisan kamu tu menggunakan peribahasa, kemudian nak nyatakan apa? Nak tambah maklumat-maklumat lain lah. Contohnya macam karangan yang panjang tu kita tambah peribahasa kan untuk mengindahkan lagi kita punya karangan. Tapi tidak pada karangan pendek. Okey, karangan pendek dia akan bagi tak semestinya 4 isi saja. Dan tak semestinya dia bagi dalam bentuk ni. Dia ada banyak bentuk. Yang ni cikgu akan tunjuk contoh menggunakan peta ni, terminal ni. Okey. Macam mana kita nak mula penulisan karangan pendek ni? Okey. Seperti saya katakan tadi, karangan pendek cuma satu perenggan. Okey, jangan buat banyak perenggan. Sebab apa? Bila banyak perenggan, takut kamu melebihi patah perkataan yang diperlukan. Okey, baik. Hari ini kita akan membincangkan tentang karangan pendek. Okey, mari kita baca soalan dulu ya. Okey, berdasarkan maklumat berikut, tulis sebuah karangan pendek yang panjangnya antara 50 hingga 80 patah perkataan. Okey, so kita buat karangan pendek. Okey, kat mana kita boleh tengok sini. Okey, kita dah tahu dah dia minta kita buat karangan pendek tentang apa. Kita tengok dia punya fokus soalan. Baik, dekat sini, tengah-tengah ni merupakan dia punya fokus soalan. Okey, kepentingan membantras rasuah. Jadi,
karangan pendek kamu mesti menceritakan tentang kepentingan membanteras rasuah. Tak boleh cerita pasal benda lain. Okey? Takutnya nanti lari topik tak ada markah. Okey. Untuk karangan pendek ni, markah dia sebanyak 10 markah. Okey, 10 markah. Dan masa yang dicadangkan untuk kamu menjawab ialah 15 minit sahaja. Sebab kertas 2 hanya 1 jam. 15 minit pada karangan pendek dan 45 minit, okey, pada karangan yang satu lagi, iaitu karangan panjang. Okey. Okey, sekarang kita fokuskan kepada karangan pendek. Okey. Yang dia bagi 4 isi kat sini. Kamu boleh lihat kepentingan membanteras rasuah. Isi yang pertama, imej negara akan terpelihara. Sebab apa? Sebab bila kita kurang melakukan rasuah ni benda jahat, satu jenayah. Okey, jadi kita perlu menghindari dia. Jadi bila kita hindari rasuah, imej negara akan baik, nama negara akan baik, dijulang di serata dunia. Okey, maka dalam masa itu mungkin pelaburan-pelaburan akan meningkat di negara kita. Pelabur-pelabur asing masuk untuk melabur, buat itu, buat ini. Sebab kalaulah kita banyak rasuah, pelabur-pelabur tak berminat. Okey, sebab apa? Sebab pelabur tu akan mengalami kerugian. Dia melabur dalam pembangunan di negara kita, tapi kontraktor-kontraktor contohnya dekat negara kita ni melanggar rasuah. Jadi pelabur tu akan mengalami kerugian. Itulah yang menyebabkan negara kita, imej negara kita akan tercemar. Jadi kenapa kita perlu hindari rasuah? Supaya imej negara terpelihara. Okay, yang kedua, keamanan negara lebih terjamin. Ni lebih terjamin. Okey. Sebab apa? Sebab kalau kita hindari rasuah, okey, kita tak akan melakukan satu provokasi. Contohnya keamanan negara ni kita libatkan dalam contohnya dalam sektor keselamatan. Okey, kita dapat lihat ya, pada hari ini negara kita ni, contohnya kita bagi contoh saja, sebuah negara tu keselamatan dia telah dibeli oleh penjenayah. Jadi penjenayah ni boleh melakukan kesalahan, melakukan jenayah sesuka hati. Sebab bila dia buat jenayah, tak ada siapa buat tindakan. Maksudnya dia dah merasuk sama ada sektor bidang perundangan, kehakiman ataupun bidang keselamatan. Itu antara orang kata antara kesan lah jika kita melakukan rasuah. Negara tak aman. Negara kita masih lagi aman sebab kita punya kehakiman, perundangan, keselamatan masih lagi orang kata baik, berada dalam keadaan yang terbaik lah dari segi tak makan rasuah macam tu kan. Okey. Yang ketiga, menghindari sikap mementingkan diri. Sebab apa? Sebab rasuah ni dia pentingkan diri. Kalau dia tak pentingkan diri dia tak akan ambil rasuah. Dia akan fikir, okey, ini adalah hak orang lain juga. Jadi kita kena berlaku adil. Kalau orang tu berfikiran sebegitu, maka negara kita tak akan ada perasuah. Rasuah ni dia mesti ada dua, pemberi dan penerima. Kalau ada pemberi tapi tak ada penerima, tak akan berlaku rasuah. Jadi kedua-dua pihak ni perlu, jika berlaku rasuah, perlu kita banteras, perlu kita tangkap dia, kita masukkan dalam penjara. Okey, kalau kita tak bertindakan apa-apa, masalah ini tidak akan selesai. Ya. Okey, yang keempat, sistem pemerintahan negara menjadi lebih mantap. Ya, betul. Sistem pemerintahan negara akan jadi lebih mantap jika rasuah kita hindari. Sebab sama je macam yang tadi, keamanan negara lebih terjamin. Negara bukan untuk dijual beli.
bukan untuk pemimpin pun bukannya bila diangkat menjadi pemimpin, dia perlu memikirkan orang bawahan dia, perlu memikirkan rakyat dia. Dia tak boleh fikir poket dia sendiri saja. Okey, jadi rasuah perlu kita hindari. Jangan ada dalam setiap lapisan masyarakat, jangan ada dalam diri kita. Kalau kita hindari, insya-Allah negara pun akan lebih aman, harmoni, keselamatan, semua bidang akan jadi lebih baik. Okey, itu antara isi yang dia bagi. Jadi kita perlu huraikan, kita perlu membina satu karangan pendek berdasarkan isi-isi yang dia bagi. Empat isi itu kita tulis. Kalau kita tak ambil empat isi ni, kita takkan dapat markah penuh. Jadi tugas kamu buat satu karangan pendek menggunakan isi-isi ini selengkap-lengkapnya. Okey, ambil semua isi tu, jangan tinggal kosong. Okey, pastikan dalam karangan kamu guna penanda wacana, okey, untuk setiap isi. Tak perlu hurai panjang-panjang. Cukup kamu sekadar bagi huraian sikit je. Contohnya yang menghindari sikap mementingkan diri ni kan, kamu cakap supaya setiap orang mendapat hak masing-masing ataupun berlaku adil dalam setiap perkara. Okey, faham? Okey, jadi kita akan buat karangan pendek. Okey, tadi kita dah bincang tentang isi-isi kepentingan membanteras rasuah. Okey, sekarang ni kita buat satu karangan pendek. Okey, okey, jom tengok. Okey, di sini cikgu dah buat satu karangan pendek. Okey, yang guna ayat sendiri, dan cikgu dah masukkan ke empat isi yang dia bagi tadi. Okey, sebab apa? Sebab isi yang dia bagi kita wajib guna. Okey, sekarang ni okey, cikgu baca ya. Rasuah boleh menjadi barah dalam sesebuah negara. Okey, ayat itu merupakan ayat pendahuluan. Pendahuluan tak perlu panjang, bukannya macam karangan yang panjang tu. Ini karangan pendek, jadi satu ayat saja. Rasuah boleh menjadi barah dalam sesebuah negara. Cukup. Okey, sudah memadai sebab kita dah masukkan perkataan rasuah. Itu kita punya topik, kita punya isu yang sedang kita tulis. Sekarang kita tengok kepada ayat kedua, kita masuk kepada fokus soalan. Fokus soalan tentang apa? Tentang kepentingan membanteras rasuah, menghindari pemboleh. Tapi kalau kita nak dapat tak nak ada timbul keraguan, kita guna apa yang dia bagi tadi, iaitu membanteras rasuah. Okey, ayat dia kita mulakan dengan antara. Okey, antara kepentingan membanteras rasuah ialah, okey, ini ialah bukan adalah. Tadi dia bagi silap sebab kamu selalu confuse. Ialah, sebab apa ialah? Sebab selepas dia kata nama, dia punya subjek, ialah kita dapat menghindari sikap mementingkan diri. Menghindari sikap mementingkan diri merupakan isi yang pertama. Okey, dah dapat markah. Okey, yang kedua, kita masuk isi yang kedua, kita guna penanda wacana. Mesti guna penanda wacana sebab kita nak ada ayat tu ada kesinambungan dia. Dia bersambung dari ayat atas dengan ayat yang bawah supaya ayat kita tak lari. Okey, selain itu, jika kita menentang amalan rasuah, okey, ni nama, jika kita menentang amalan rasuah ni, dia cerita tentang kebaikan. Maksudnya kalau kita menentang amalan rasuah ni, kebaikan apa yang kita dapat? Itu kepentingannya. Okey, jika kita menentang amalan rasuah, sistem pemerintahan negara akan menjadi lebih mantap. Okey, sistem pemerintahan negara akan menjadi lebih mantap merupakan isi yang kedua. Okey, ni kita huraikan sedikit. Sebab apa sistem pemerintahan negara ni akan menjadi lebih mantap? Sebab apa? Kita masuk ayat seterusnya.
ayat ini adalah huraian kepada isi yang kedua tadi. Hal ini demikian kerana semua pihak sentiasa berlaku amanah. Bila semua pihak berlaku amanah, sistem pemerintahan negara akan menjadi lebih mantap. Tak ada yang ambil rasuah, tak ada yang akan buat kerja tak bertanggungjawab. Okey, tengok pula isi yang ketiga. Isi yang ketiga, sebelum kita mula isi yang ketiga, pastikan kamu guna penanda wacana. Okey, saya guna penanda wacana seterusnya. Keamanan negara kita akan lebih terpelihara. Keamanan negara kita akan lebih terjamin. Okey. Kemudian dalam ayat itu juga kita bagi sebab. Sebab apa keadaan negara kita akan lebih terjamin jika kita membantaras rasuah? Sebab apa? Kerana semua pihak mendapat hak masing-masing. Macam yang saya cakap tadi. Okey. Keamanan negara akan lebih terjamin bila orang dapat hak masing-masing. Dia akan berlaku provokasi ataupun demonstrasi ke, rusuhan ke, jika sesebuah pihak itu dia melaksanakan tugas dia dengan tidak bertanggungjawab, seperti mengambil rasuah. Sebab tu orang marah. Ya, sebab tu orang kata rasuah ni sebagai satu barang yang boleh menyebabkan rusuhan, boleh menyebabkan demonstrasi, provokasi. Itu bahayanya. Okey, negara kita sebuah negara yang aman. Kenapa kita perlu nak huru-harakan negara disebabkan oleh rasuah ni? Jadi kita perlu hindari rasuah. Okey, ini isi yang ketiga. Keamanan negara lebih terjamin. Okey, isi yang terakhir, isi yang keempat, saya guna penanda wacana di samping itu. Di samping itu, imej negara akan terpelihara dan dipandang tinggi. Saya tambah dan dipandang tinggi. Sebab saya nak panjangkan ayat dan ada sedikit huraian. Maksudnya dia ada pertambahan maklumat kat sini dan dipandang tinggi. Itu sudah memadai untuk kamu membina satu ayat yang orang kata yang mantap bagi menghuraikan isi. Okey, kesimpulan juga dia sama macam kesimpulan macam ayat pendahuluan, satu ayat saja. Okey, contohnya sini kesimpulannya, banyak manfaat yang diperoleh jika kita membantaras rasuah. Okey, faham? Cukup. Tak perlu panjang-panjang. Ayat dia pendek-pendek je. Pengenalan dan penutup tak perlu panjang-panjang. Dan jika kamu dapat lihat dekat sini, saya tak buat dalam bentuk perenggan, betul? Sebab karangan pendek, pemandangannya tak wajib. Kamu boleh buat dalam bentuk macam ni, satu perenggan sahaja. Tak perlu lebih. Sebab kalau lebih akan lebih patah perkataan. Ini satu perenggan pun saya dah buat 74 patah perkataan. Lagi 6 cukup 80. Okey. Jadi kalau ada soalan boleh pergi tepi. Okey. Terima kasih.